Now, cerita. Kerajaan rugi 500 juta vaksin luput tarikh terpaksa dibuang. Ini semalam saya buat cerita ni. Kerajaan rugi hampir setengah bilion akibat 8.5 juta dos vaksin COVID tamat tempoh yang berpunca daripada kurang permintaan dan kelewatan negara menerima vaksin tersebut. Bagaimanapun, PSC berkata Kementerian Kesihatan telah memaklumkan perolehan berdasarkan unjuran dos yang perlukan oleh negara ketika itu. Lebihan vaksin berlaku kerana penurunan dalam jumlah permintaan serta kelewatan. Tapi siapa yang salah? Itu vaksin. Sekarang ini ventilator, tuan-tuan. Ventilator ni 140 lebih dibeli, 106 rosak. 104 rosak. The Health Ministry and Pharmaniaga blame each other for 104 faulty ventilators they received from China in 2020. In a report published yesterday, the committee pointed out there was no contractual agreement between the two in regards to the ventilator procurement, where Pharmaniaga subsidiary acted as intermediary between the Health Ministry and supplier in China. Due to the absence of such agreement, PAC said no one could be held responsible for the blunder. Tuan-tuan, dia macam ni. Bila kita beli barang, contoh kita beli barang ni lah, kita beli barang ni. Lepas tu kita beli barang, orang tu kan kata, cik saya nak beli barang ni. Ada warranty dia 1 bulan. Baiklah, kita pun balik rumah, kita pun pakai, tak boleh jalan. Kita tak sampai lagi 1 bulan, kita pun pergilah kepada orang jual kita tu. Cik, saya beli barang ni, tak boleh pakai lah cik. Oh, tak boleh pakai okey, sekarang tak boleh pakai, kita ganti baru. Warranty masih ada sebulan. Isu dia dalam kes ini, tuan-tuan, 100 lebih, 120, 130 ventilator dia beli, tak sampai setahun, 104 rosak. Now, isu dia, kata PAC, tidak ada kontrak di antara KKM dan juga Pharmaniaga. Tidak ada kontrak. Jadi tak ada siapa nak boleh disalahkan. Tuan-tuan, 104 ventilator tak boleh pakai, tapi tak ada siapa salah. Pegawai mana yang pergi luluskan tu? Pegawai mana yang pergi luluskan tu? Menteri mana yang luluskan? Sepatutnya accountability itu kena ada. Saya harap kerajaan sekarang ini yang ada ni tak boleh, jangan sweep it under the carpet 104 ventilator tak boleh diguna. Okey, tak boleh nak salahkan apa orang kata Pharmaniaga. Tak boleh nak salahkan Pharmaniaga sebab tak ada contractual agreement. Tak ada kontrak. Habis pegawai kerajaan yang luluskan tu siapa? Pegawai kerajaan yang luluskan itu siapa? Siapa yang sign? There must be someone yang sign. Bukan beli satu, tuan-tuan. Satu pun kita bertanggungjawab. Takkanlah 100 kita tak bertanggungjawab. Ambillah satu tu harga berapa? Takkan ventilator tu. Bukan murah. Tak tahulah berapa puluh ribu harga dia kan. Juta total. Tapi takkan tak ada yang bertanggungjawab. Tak ada yang boleh dia bertanggungjawabkan. Soalan pertama. Soalan kedua, kenapa tak ada kontrak? Kenapa tak ada kontrak? Menteri Kesihatan pada waktu itu adalah KJ. Siasatan kena dibuat, tuan-tuan. Terutama kepada Menteri Kesihatan pada waktu itu, Khairy Jamaluddin. Yang dua perkara. Saya baca dua perkara tadi. Satu, vaksin bernilai 500 juta ringgit. Expired. KJ jadi Menteri Kesihatan. Kedua, ventilator 104 ventilator rosak, tak boleh pakai, tapi tak ada kontrak. Dibeli, jutaan ringgit dibayar, untung dah dapat, rosak, tapi tak ada kontrak. So sekarang ini persoalan dia, siapa nak kena dibertanggungjawabkan kepada perkara sebegini. So benda ini, tuan-tuan, vaksin, apa orang kata, ini saya teringat ada seorang ahli UMNO tanya dalam parlimen. Saya rasa saya pasal salah kot dia tanya. Berapa ratus juta komisen? Dia tanya kat Khairy kot masa tu. Berapa ratus juta komisen? Jadi kita bukan nak menuduh Khairy lah kan. Tapi bagi saya, kalau saya jadi kerajaan, kita kena buat RCI, Royal Commission of Inquiry. Jangan kita buat RCI dengan kehilangan bilion saja. Tapi kita tak buat RCI dengan kehilangan jutaan ringgit. Tetap itu duit rakyat.
Kajian perlu dibuat, siasatan perlu dilakukan. Bagaimana perkara itu boleh berlaku dan kita kena heret orang itu sebut ke muka pengadilan dan supaya perkara ini tidak berulang, dia jadi satu pengajaran kepada pegawai-pegawai kerajaan, jangan jadi kaki ampu dengan ahli-ahli politik. Nak jadi kaki ampu, jadi pembangkang. Kan? Jadi pembangkang. Ni contoh pembangkang kaki ampu. Saya tak sunting gambar Wan Azizah Ratu Naga. Penyedia kandungan TikTok Pro Perikatan Nasional Sharon Emma atau dikenali sebagai Ratu Naga menyifatkan laporan polis terhadapnya sebagai palsu dan fitnah. Sharon Emma berkata dakwaan dia berkongsi semula tangkap layar daripada akaun media sosial Perdana Menteri memfitnah Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak benar. Laporan yang dibuat kata saya adalah laporan palsu kerana tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen seadanya, kita tak edit atau apa seperti tuduh. Boleh tengok di wall Netanyahu memang ada gambar itu. Baik, saya nak jawab. Kita tak ada masalah. Kita tahu gambar itu ada kat dalam wall Benjamin Netanyahu. Isteri dia berada dalam program. Itu tak ada masalah. Yang kita ada masalah apabila dia menggunakan persepsi untuk mengatakan, dia tak kata, tetapi benda itu yang dibawa dan digembar-gemborkan. Iaitu Wan Azizah sekarang ini bersekongkol dengan bini Zionis Israel. Dia tak cakap. Of course dia tak cakap. Bodoh lah dia cakap. Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Tapi dia buat perkara tersebut atas dasar apa, tuan-tuan? Dia capture screen tu untuk apa? Dia nak cakap, oh tahniah Kak Wan. Oh terbaik Kak Wan. Dia nak cakap macam tu. Ataupun agenda dia. Kadang-kadang perbuatan kita ni, niat kita ni, kita tak perlu cakap, tak perlu tulis pun. Tapi kita faham apa yang, tuan-tuan, dia capture gambar, dia pergi ke website ataupun pergi ke social media Benjamin Netanyahu, dia screenshot benda tu, Wan Azizah ada dalam gambar bini, foto ataupun dalam social media Benjamin Netanyahu, dia screenshot benda tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Kenapa dia tak ambil daripada gambar Wan Azizah kat dalam dia punya social media? Kenapa nak kena ambil daripada dalam Benjamin Netanyahu? Apa tujuan dia? Tuan-tuan, bila dah terciduk, oh saya difitnah, saya dianiaya, saya difitnah, saya dianiaya. Dia macam tu lah. Buat fitnah dulu. Fitnah. Dah habis fitnah, oh saya minta maaf. Oh saya tak tahu. Oh admin saya yang buat, bukan saya. Itu taktik tau. Taktik. Itu saya kata tadi level pembangkang macam tu. Kita nak kata macam mana? Dah level pembangkang macam tu. Tapi dalam level pembangkang macam tu, pembangkang sekarang ni tu lompat parti tuan-tuan. Bukanlah lompat parti. Sokong PMX. Jadi soalan yang ditimbulkan, adakah dengan menyokong PMX itu dikonsider mereka telah lompat parti? So saya baca. Apa kesan anti lompat parti pada MP PN sokong Anwar? Tindakan dua ahli parlimen PN mengisytiharkan sokongan Anwar menimbulkan persoalan tentang mekanisme Akta Anti Lompat Parti Negara sama ada dia berkesan. Ini kerana di bawah peruntukan anti lompat parti, seorang ahli parlimen tidak secara automatik kehilangan kerusi kerana menyokong Perdana Menteri yang bukan daripada parti mereka. Di bawah perkara 49A, ahli parlimen dipilih sebagai ahli parti hanya akan kehilangan kerusi jika mereka berhenti menjadi ahli parti itu. Bagaimanapun ahli parti dipecat, dikecualikan daripada kehilangan kerusi. Yang ini saya silap sikit. Saya kata yang dipecat akan hilang kerusi. Tapi yang ni dia kata tak. Ini ditegaskan oleh Wan Junaidi ketika peruntukan anti lompat parti yang dibahaskan pada Julai 2022. Beri sokongan pada parti politik lain yang tak diwakilinya tak dianggap peruntukan parti kerana masih jadi ahli politik yang diwakilinya, katanya. Menarik, tuan-tuan? Baik, kenapa saya kata menarik? Ini saya kata senjata makan tuan. Pada Julai 2022, mereka bersetuju untuk membuat, pada masa itu Wan Junaidi dan GPS bersama dengan tim sebelah lah. Mereka bersetuju nak buat Akta Anti Lompat Parti. Kerana pada waktu itu PN confident bahawa mereka boleh menang 115 ke 120 kursi. Pada waktu itu. Nak masuk PRU November 2022, mereka confident boleh menang. So disebabkan oleh perkara itu, dia kata tak apalah kita buat. Tapi yang lompat, arti kata dia letak jawatan ataupun dia letak jawatan lah, dia keluar daripada parti, dia masuk parti lain, dikonsider sebagai lompat parti. Tapi dia kata kalau dia hanya sekadar menyokong orang sebelah, tidak dikatakan sebagai lompat parti. Ini Wan Junaidi cakap. Baik. Dia ingatkan benda tu okey lah, settle lah kan.
Masuk 2022 November, tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Masuk 2023 November juga, Oktober, dua ahli bersatu menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi mereka tetap setia kepada parti. Jam, tuan-tuan, jam. Nak pecat tak boleh, nak buang tak boleh. Dia orang tak lompat, dia orang stay kat situ. So akhirnya senjata makan tuan. Senjata makan tuan, tuan-tuan. Jam dekat situ. Selama ni dia orang duk kata bahawa akan ada sokongan, cukup jumlah, ada sokongan, cukup jumlah. Lepas PRN menang, lepas PRK menang, lepas PRN akan tumbang kerajaan, lepas PRK akan tumbang kerajaan. Kerana apa? Mereka berharap bahawa 10, 15, 20 ahli UMNO dan juga beberapa PKR atau Pakatan Harapan pergi menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tapi benda itu tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Kenapa nak pergi sokong pembangkang? Sedangkan mereka dah jadi kerajaan. Bodohlah, dah jadi kerajaan tiba-tiba nak sokong pembangkang. Kalau disokong pula Muhyiddin Yassin, apa jaminan mereka yang dah menyokong itu akan dapat kuasa? So, mereka tahu mereka tak sebodoh itu. Tetapi, UNO reverse, kalau tuan-tuan tahu main UNO tu kan, yang kena, persatu yang kena. PN yang kena, tuan-tuan. PN yang akhirnya menyatakan sokongan pula kepada PMX. Dan sekarang ini mereka tak boleh buat apa-apa. Tak boleh kena pecat. Kalau dah pecat, then tak dikira sebagai lompat parti. Lagi senang kerja. Katakanlah dia dipecat. Okay. Kami telah dipecat, therefore kami duduk dengan kerajaan, kami bebas. Lagi senang kerja dia orang. Dah UNO reverse. So macam mana? So pembangkang, tuan-tuan, tu saya kata daripada awal ayat saya tadi. Macam mana lah dia orang nak jadi kerajaan kan, dengan keadaan yang begini? Macam mana dia orang nak jadi kerajaan dalam keadaan yang begini? So kita dah melihat fakta, kita dah melihat ekonomi, kita dah melihat perkembangan, kita dah melihat pembangkang yang ada. Alhamdulillah, secara dasarnya negara kita menuju ke landasan ataupun menuju ke track. Kita berada di landasan yang betul dan menuju ke arah direction yang betul. Dan kita doakan dan kita berusaha semoga kerajaan ini akan terus dikekalkan sehingga habis term dan insya-Allah kita membawa negara yang lebih baik. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.